Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah bi'idhnillah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat kita mengadakan majlis ilmu pada malam ini secara live di Facebook. Dan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan daripada kita ada saudara Muhammad Muhammad Juwarna daripada Pekanbaru, dan juga ada dan alhamdulillah Tuan Syafi'i Darus daripada Manjung. Jelas. Jadi insyaAllah saya akan meneruskan kuliah kita membaca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Syekh Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah. Dan hari ini kita telah sampai pada muka surat 37. Muka surat 37. Dan bab 37 ialah tajuk kita masih berada dalam bab kewajipan-kewajipan yang patut kita lakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sekali imbas. Pertama, hendaklah kita beriman bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama secara sempurna. Kedua, hendaklah kita beriman bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Yang ini yang kita bincangkan pada pertemuan yang lepas. Ketiga, kewajipan ketiga yang perlu kita lakukan terhadap junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah wajib kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ini yang kita akan bincangkan pada malam ini. Dan kewajipan yang keempat ialah wajib taat dan melazimi sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kelima ialah wajib kita menyokong dan membesarkan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sampai pada tanggungjawab yang ketiga, ataupun hak yang perlu ditunaikan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, iaitu wajib mencintai baginda. Qala al-muallif hafizahullah, berkata pengarang kitab Syekh Umar bin Muslih hafizahullah, semoga Allah memelihara beliau dan memanjangkan umur beliau dan memanfaatkan ilmu beliau untuk umat Islam dan muslimin. Beliau berkata, yang ketiga, al-thalith wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, wajib mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita beriman bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama secara keseluruhannya, dan kita beriman bahawa baginda maksum dalam perkara penyampaian dan juga maksum daripada kufur dan syirik, maksum daripada dosa menipu dalam percakapan, maksum daripada segala dosa-dosa besar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jarang melakukan kesilapan-kesilapan kecil, dan kesilapan itu tidak diistilahkan sebagai dosa kerana kesilapan yang Nabi lakukan ialah kesilapan yang tidak disengajakan. Kesilapan baginda adalah merupakan kesilapan dalam ijtihad, berlakunya kesilapan yang kecil dan jarang, namun diikuti dengan taubat, diikuti dengan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan tersebut bukanlah kesalahan-kesalahan yang menjatuhkan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bincangkan yang lepas. Kewajipan yang ketiga yang perlu kita lakukan ialah wajib kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Syekh mensyarahkan tajuk ini bila berkata, min huquqihi sallallahu alaihi wasallam mahabbatuhu, daripada hak-hak yang perlu ditunaikan
terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam mahabbatuhu, mencintai baginda, bahkan ayyakuna ahabba ilal mu'min min nafsihi, bahkan seseorang mukmin itu hendaklah menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai daripada dirinya sendiri, wa waladihi, dan lebih dia mencintai anaknya, wa jami'il khalqi, dan lebih daripada sebarang makhluk. Artinya setelah cinta Allah, cinta Rasul, malah cinta Allah dan Rasul itu bersamaan, dia datang bersama. Hendaklah seseorang beriman meletakkan cinta Allah dan Rasulnya mengatasi segala-galanya. Famahabbatuhu min a'zamil wajibat, maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tanggungjawab yang paling agung. Wahia min mahabbatillah, dan cinta Rasul itu merupakan sebahagian daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Fahiya hubbun lillah, cinta Nabi itu merupakan cinta kerana Allah, wa fillah, dan dalam kerangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Iz kerana mahabbatullahi tujibu mahabbata ma yuhibbuhullah, kerana apabila kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbu nabiyahu wa khalilahu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai nabinya dan khalilnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dan dalam bab mencintai ini, saya baca sekali imbas apa sebutkan Syekh, kemudian saya syarahkan insya-Allah. Syekh berkata lagi, wa muqtada hadhil mahabbah, dan kesan yang perlu wujud daripada cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah muwafaqatur rasul fi hubbi ma yuhibbu. Apa erti cinta? Cinta ialah kesan daripada cinta kepada Nabi ialah hendaklah kita menyepakati atau bersamaan cinta kita terhadap apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kurhu ma yakrah ay bi tahqiqil mutaba'ah, dan kita juga membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ay bi tahqiqil mutaba'ah, iaitu dengan kita mentahqiqkan erti makna al-mutaba'ah, iaitu makna mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu fi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam thalathatu aqsam. Ini kita tengok masuk tajuk, Syekh mengatakan bahawa terdapat tiga kelompok manusia dalam bab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini ada tiga kelompok manusia. Al-qismul awal, kelompok pertama, ahlul ifrat. Kelompok yang kedua, ahlut tafrit. Dan kelompok ketiga, al-qismu tsalis, allazina tawassatu bainal ifrati wat tafrit. Golongan yang berada di pertengahan antara golongan ifrat dan golongan tafrit. Dalam kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar istilah ini, istilah ahlul ifrat dan ahlut tafrid. Tuan-tuan jumpa dalam bab apa sekalipun, kita akan jumpa tiga kalimah utama. Yang pertama golongan ifrat, yang kedua golongan tafrid, dan ketiga ialah golongan al-wasatiyah, ahlul wasatiyah, golongan yang pertengahan. Apa arti al-ifrat? Al-ifrat, kalau kita lihat kepada takrifan ulama dan apa yang difahami oleh ahli ilmu, makna al-ifrad ialah tajawazul haddi biziyadah, iaitu melampaui batas, melampaui sempadan dengan melebih-lebihkan. Dalam semua bab ada orang yang melampaui batas dengan terlebih, melebihi had dengan cara berlebihan.
Itu namanya al-ifrat. Ataupun tuan-tuan akan jumpa nama istilah al-ghulu. Al-ghulu itu melampau. Dalam bab cinta dia melampau, dalam bab membenci dia melampau, namanya ahlul ghulu. Dalam bab tertentu nama al-ghulu, istilah bahasa Arab yang boleh kita hafal ialah kalimah al-ghulu sama dengan makna kalimah al-ifrat. Al-ifrat ataupun al-ghulu. Istilah yang kedua, at-tafrid. At-tafrid ialah tajawuzul haddi bin nuqsan, iaitu melampaui batas dengan pengurangan, iaitu tidak cukup hak yang diberikan. Dalam semua bab adanya al-ifrat, al-tafrid. Ataupun kalau kita dalam untuk al-tafrid juga dinamakan dalam bahasa Arab sebagai ahlut tasahul, iaitu orang yang memandang ringan terhadap suatu perkara. Dalam bab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua golongan. Satu golongan yang terlalu melampau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melampau. Apa arti melampau? Melampau sehingga melangkaui batas, melepasi sempadan yang ditetapkan oleh syarak. Bukan bererti Islam larang kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, tidak, kerana memang Rasulullah disuruh kita cintai melebihi segalanya. Tapi apa arti melampau? Melampau ialah seseorang itu mengangkat kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua bab melebihi kedudukan Rasul itu sendiri. Berkemungkinan sampai kepada tahap ketuhanan. Kita akan bincangkan, Syekh akan bincangkan. Jadi ada golongan yang terlalu melampau cerita tentang cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan alasan cinta mereka melakukan pelanggaran had syarak. Dalam bab syarak, terlampau memuji sehingga mengangkat Rasulullah lebih pada kedudukannya. Terlampau mencintai sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadikan objek-objek tertentu yang bukan daripada peninggalan Rasulullah sebagai milik Rasulullah. Dan banyak bab lagi yang akan dibincangkan oleh Syekh, dan saya akan syarahkan sedikit insya-Allah secara ringkas. Ada tiga golongan. Golongan pertama ahli ifrat, iaitu golongan yang al-ghali, yang al-ghulu, adanya sifat al-ghulu yang melampau. Golongan kedua dinamakan sebagai golongan ahli tafrid ataupun golongan ahli tasahul, iaitu yang orang yang suka memandang ringan terhadap suatu perkara. Dalam bab ini mereka memandang ringan terhadap bab cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah tak penting cinta Rasulullah, seolah-olah tak penting cerita tentang sunnah Rasulullah, tak penting cerita tentang sirah Rasulullah. Malah ahlul tafrid kita akan jumpa, kalau kita tanyakan pada mereka berapakah bilangan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun tak kenal. Berbeza daripada kalau kita tanyakan nama anak-anak artis dan sebagainya. Dan ketiga ialah golongan ahli tawassut, iaitu allazin tawassatu bainal ifrat wat tafrid, golongan pertengahan yang menjadi golongan tengah antara golongan yang ifrat, yang melampau, dan golongan yang memandang ringan terhadap suatu perkara. Okey. Sebelum kita meneruskan bacaan kita, cuba kita semak kita masuk dalam golongan mana. Adakah kita terlampau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita melakukan beberapa perkara yang tak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagai contoh, dalam bab percintaan biasa, ada seorang lelaki mencintai seorang wanita. Ketika dia mencintai seorang wanita, ni cerita tentang percintaan biasa, nak fahamkan erti ifrat tafrid. Ada sebahagian daripada lelaki tatkala mencintai seorang wanita, dia mencintai wanita tersebut dengan sepenuh hati sehingga dia melakukan perkara yang melampaui batas. Apa dia? Melakukan perkara yang dia cinta, atas kerana dasar cinta, melakukan perkara yang melampaui batas sehingga perkara itu merupakan melakukan perkara yang tidak disukai oleh wanita tersebut. Kita nampak ada orang lelaki yang cuba, bahasa luar, bahasa pasar kita cuba tackle seorang perempuan dengan cara dia pergi petik pipi perempuan tersebut, pergi sentuh perempuan tersebut. Sedangkan dia perlu tahu wanita, perempuan yang dicuba nak tackle tadi adalah wanita yang tak suka disentuh, wanita yang tak suka dipegang. Ada orang suka pada seorang, dia pergi cium seseorang, sedangkan itu perkara yang dibenci oleh orang yang disayangi. Jadi orang yang ketika mencintai seseorang
Atas dasar cinta dia melakukan sesuatu perkara yang di luar sempadan, yang mana sempadan itu dalam bab orang yang dicintai itu sendiri tidak suka terhadap perkara tersebut. Itu namanya ahlul ghulu atau ahlul ifrat. Sebab tu kalau bab cinta, ya, perasaan cinta perlu wujud, namun kaedah nak cinta sebenar ialah kita bila wujudnya perasaan cinta, kita mencintai Rasulullah sehingga kita melakukan perkara yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu cinta sebenar membawa kepada mutabaah. Cinta sebenar membawa kepada perangai kita suka terhadap apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam bab contoh kita bicara dalam masalah yang banyak, antaranya masalah yang terpaksa disentuh sedikit, ada dua pandangan dalam bab maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang menyambut Maulidun Nabawi mendakwa mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang tidak menyambut Maulidul Rasul ataupun tidak melakukan majlis Maulidul Rasul, mereka juga mendakwa bahawa mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua. Sama ada terlalu melampau sehingga mereka melakukan perkara yang Nabi larang. Kita lihat dalam banyak kita tengok kalau kita tengok pada klip video cara sambutan Maulid di segala tempat, ada yang terlalu melampau, ada yang sederhana. Namun kat mana tahap sederhana? Tahap sederhana ialah pada cara sambutan tersebut. Cuma yang saya bincangkan, adakah sambutan itu sendiri merupakan satu kesederhanaan ataupun tidak? Bagi mereka yang melihat kepada bahawa bab Maulid Rasul ini telah dijadikan sebagai salah satu bab agama, itu bab dalam agama, menjadikan ia sebagai satu sambutan daripada sambutan agama, tidak syak lagi ia melibatkan urusan agama, maka urusan agama perlu dilihat terhadap panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah melakukannya atau tidak? Kalau perkara itu baik, pasti Rasulullah sendiri melakukan, ataupun paling kurang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat. Sebab apa? Sebab perasaan mahabbah telah sempurna. Yang paling cinta terhadap Rasulullah ialah sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang yang paling mengikuti sunnah Rasulullah ialah sahabat-sahabat Rasulullah. Perasaan cinta dah wujud, dan amalan-amalan berkaitan, tuntutan-tuntutan berkaitan cinta telah wujud. Maka dalam bab perkara ini hendaklah kita berhenti pada had yang tertentu. Ada golongan yang tidak menyambut Maulidul Rasul. Mereka kata mereka cinta Rasul. Ya, wujud yang di kalangan mereka yang tak sambut Maulid Nabi kerana takut melakukan suatu perkara yang tak dilakukan oleh Rasulullah, tak dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan ini mereka buat apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah perintahkan, buat apa yang Nabi buat, tinggalkan apa yang Nabi tinggalkan. Jadi bukan atas dasar malas, bukan atas dasar benci, bukan atas dasar tidak mengutamakan dunia dan sebagainya. Sebahagian daripada yang tidak menyambut Maulid Rasul, puncanya ialah kerana malas dan tidak peduli. Bagi mereka sirah Rasulullah tak penting, tak kisah. Tatkala ada pandangan yang mengatakan bahawa tidak sunnah ataupun tidak perlu menyambut Maulid Rasul, maka ada di kalangan ahli tafrid yang leka, yang lalai, yang bermudah-mudah, yang tak pernah buka cerita tentang Rasulullah, yang tak pernah cuba mengenali sunnah Rasulullah. Di kalangan mereka seronok dengan pandangan ini bukan kerana mereka mutabaah, bukan kerana mereka nak ikut sunnah Nabi, buat apa yang Nabi buat, tinggal apa yang Nabi tinggal. Malah mereka tidak kenal Rasulullah secara langsung. Ini ahli tafrid, orang yang lalai dan leka. Mereka tak pernah buka kitab sirah, tak pernah tahu, tak pernah cuba mengetahui perbezaan dalam bab tertentu berkaitan dengan hak-hak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi adanya ahlul ifrat, adanya ahlul tafrid, adanya golongan pertengahan. Golongan pertengahan ialah golongan yang mereka tidak panduan mereka sebenar hanyalah terhadap Rasulullah, iaitu mereka mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, dan perbuatan mereka juga mengikuti kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuhnya.
Jadi dalam bab ifrat dan tafrid ini ada tiga golongan. Dan golongan ini boleh berubah-ubah. Ada orang yang kadang-kadang pada tahun ini atau pada saat tertentu dia ahli tawasul. Kadang-kadang orang yang sama boleh jadi ghulu dalam setengah bab. Orang yang sama boleh jadi cuai. Di tahap keimanan ini perlu diimbangkan. Kita perlu letakkan satu level tertentu untuk kita kejar. Bukan kata bila kata aku tak buat maulid Nabi, aku ikut kuliah sunnah, aku ni adalah ahli tawasul. Ya, ahli tawassut sifatnya begitu. Namun adakah kita tergolong di kalangan mereka atau tidak, bergantung pada adakah kita melaksanakan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Dalam bab ini kita perlu tengok pada hak-hak Rasulullah. Kalau kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan sifat mutabaah, iaitu kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, maka kita tergolong daripada golongan ahli tawassut. Namun apabila tiba waktu dilaungkan azan pada suatu hari, kita malas untuk ke masjid, kita bukan ahli tawassut. Kita malas untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bergeluman dengan maksiat, ketika itu kita bukan ahli tawassut. Walaupun dari segi pemikiran, sebab itu dalam bab pemikiran, dalam bab ilmiah, kita membincangkan tentang yang mana betul dan salah. Kita tidak menghukumkan pada personal. Mana personal ada perubahan, ikut iman manusia bertambah ikut waktu dan tempat. Cuma yang bahaya kat mana? Yang bahaya ialah syubhat dan juga fikrah ataupun i'tiqad yang wujud pada seseorang. Yang kita risaukan, ada manusia yang menyangka bahawa apabila dia melakukan suatu perkara yang tak diajarkan oleh Rasulullah, dia kata inilah dia sifat kesempurnaan. Ataupun dia menyangka bahawa bila dia tak pedulikan Rasulullah, bila dia tak sambut maulid dan dia pun tak hadir majlis ilmu, dia sekiranya tidak baca tentang Rasulullah, dia kata inilah cara yang betul. Ini yang kita takut. Sebab tu sebelum terlahirnya suatu amalan, hendaklah kita mementingkan terhadap kefahaman terhadap suatu perkara. Jadi apa yang perlu kita laksanakan, hendaklah kita menuntut ilmu berkaitan dengan bab ini dengan sebenar-benarnya, sehingga dapat kita menetapkan diri kita di kalangan ahlul wasatiyah, yang mana merupakan golongan ahli sunnah wal jamaah, sifat mereka yang dikehendaki. Okey, Syekh syarahkan. Syekh kata, fal qismul awal, maka manakala golongan yang pertama, iaitu golongan ahlul ifrat, golongan yang terlalu melampau, alladzina ghalau fi mahabbatihi, iaitu orang-orang yang melampau dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibtida'ihim umuran lam yashra'ha Allah, dengan melakukan perkara-perkara baru dalam agama yang tak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh golongan ahli melampau. Dalam bab selawat, mereka mencipta selawat-selawat tertentu. Ya, selawat merupakan salah satu daripada bukti cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebahagian selawat itu, sebab selawat terikat dengan apa? Terikat dengan pujian yang mana seperti mana dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang mana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun lafaz-lafaz yang tidak mengandungi makna-makna melampau sehingga meletakkan sifat-sifat yang tidak selayaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati setengah daripada manusia kerana melampaunya cinta kepada Rasulullah SAW dan dalam keadaan mereka jahil, mereka menjadikan berapa banyak syair-syair Arab yang merupakan satu bentuk madah, iaitu pujian terhadap Rasulullah SAW, qasidah, selawat, mereka bacakan selawat dan mereka bacakan qasidah dan mereka mengatakan ini sebagai selawat, sedangkan itu bukan selawat. Lafaz selawat yang dijadikan sebagai wirid ialah lafaz selawat yang mana terkandung dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala selawat-selawat yang tidak dijadikan sebagai wirid, contohnya selawat kita baca ketika awal khutbah, awal ceramah, selawat ketika pengakhiran kuliah, selawat yang kita puji Rasulullah secara umum yang sifatnya bukan berbentuk sifat zikir, maka lafaznya bebas asalkan tidak mengandungi makna tertentu. Manakala selawat khusus seperti selawat ketika azan, jangan kita tambahkan atau kurangkan walaupun satu patah perkataan, kerana ianya adalah tauqifi.
lafaz azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak layak untuk kita tambahkan sebarang perkataan dalam lafaz tersebut. Sama juga zikir. Zikir-zikir yang kita amalkan secara khusus, yang kita jadikan sebagai wirid, zikir pagi petang, zikir-zikir khusus, hendaklah lafaz-lafaz itu lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun lafaz-lafaz yang warid dalam Al-Quranul Karim. Manakala zikir umum, kita cerita tentang kebesaran Allah, kita mengajak manusia kepada kebenaran, kita ajak manusia ingat pada Allah. Ini zikir umum, tidak ditentukan lafaznya, maka lafaznya bebas. Namun kalau dijadikan sebagai zikir khas, satu lafaz yang diulang-ulang, sebagaimana selawat khas yang pada tempat tertentu, ia perlu terikat dengan lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ada pernah suatu isu di suatu masjid, suatu surau, tempat saya pernah mengajar, ada isu salah seorang daripada jemaah ketika qamat menambahkan kalimah sayyidina, asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, tambah. Kita tidak menafikan, kita tak bincang dalam bab sayyidina layak atau tidak, itu ada perbincangan yang lain. Kerana bab perbincangan Sayyidina Tasyid ini ada perbincangan ulama, adakah bila tambah Sayyidina menambahkan kedudukan Nabi ataupun tidak menambahkan kedudukan Rasulullah, bentuk pujian yang layak ataupun tidak. Itu ada perbincangan dalam bab bahasa yang mana perlu pada perbincangan yang khas dan majlis yang khas. Cuma yang saya maksudkan, kalaulah dikatakan lafaz itu layak untuk Rasulullah, dan saya sendiri dalam segi bahasa saya sendiri selalu sebut Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lafaz yang layak untuk Rasulullah, kita namakan Rasulullah sebagai Sayyidina, ya, dari segi bahasa layak, tapi dari segi pengamalan hendaklah kita terikat dengan mutaba'ah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz azan yang kita dengar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan kita tambah asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah, jangan kita azan ataupun qamat asyhadu an la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, jangan tambah satu perkataan sekali. Sebab apa? Sebab itu merupakan lafaz khusus, lafaz khusus. Sebab itu dalam isu kalimah zikir mufrad Allah dan sebagainya, dari segi makna bahasa, ya, lafaz Allah itu lafaz yang mempunyai makna yang sempurna. Perkataan itu lafaz makna yang sempurna, namun bukan sempurna dalam bab zat Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut dalam zikir ialah kita memuji kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau disebut Allah, ya, itu lafaz Allah mempunyai makna kesempurnaan terhadap zat Allah, tetapi tidak mengandungi makna kita memuji kesempurnaan tersebut. Betul, lafaz yang perlu kita lafazkan ialah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sama juga lafaz selawat. Lafaz selawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad berarti seorang yang terpuji, mempunyai makna yang sempurna. Tak boleh kita berzikir nanti atau kita selawat nanti dengan menyebut lafaz mufrad dengan lafaz Muhammad. Tidak disyariatkan selawat cara begitu. Sebab apa? Lafaz-lafaz yang sempurna, yang mempunyai makna yang baik ataupun tidak, bergantung kepada konteks ayat. Dan yang pentingnya, kata Syekh, ada golongan yang melampau dalam suatu bab, di mana melampau mereka sehingga mereka melakukan atas dasar cinta mereka terhadap Rasulullah, mereka lakukan suatu perkara yang tak diajarkan, malah menambah-nambah suatu perkara yang tak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah dilarang oleh Rasulullah. Kerana dengan hadis umum, larangan Rasulullah terhadap orang-orang yang melakukan bid'ah secara umum. Jadi pelanggaran had ini tidak boleh dinamakan sebagai suatu bid'ah hasanah, kerana dalam bab agama hukumnya, dalam bab amalan, bab ibadah, hukumnya adalah tauqif. Tauqif ialah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tatkala menetapkan suatu amalan, Allah menetapkan juga adanya pahala terhadap amalan tersebut. Jadi yang layak untuk menetapkan suatu amalan yang menjadi pahala dan dilakukan oleh manusia, amalan yang dilakukan manusia yang mendapat pahala ialah Allah Subhanahu wa taala. Bukan seorang manusia. Bagaimana perkataan manusia boleh dijadikan sebagai zikir? Zikir itu ialah perkara tauqifi, perkara yang ditetapkan. Berbeza sedikit daripada selawat. Sebagian budak ulama memberi kelonggaran dalam bab selawat, kerana selawat itu maknanya doa.
Doa itu lafaznya lebih bebas namun terikat dengan sifat-sifat tertentu. Jangan sampai kita menyebutkan selawat yang mana mensifatkan Rasulullah dengan sesuatu yang tidak layak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu kita mendoakan kebaikan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menurunkan kesejahteraan dan kelebihan dan pengampunan terhadap menganugerahkan kebaikan dan kemuliaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma untuk lebih selamat dalam berselawat, hendaklah kita betul-betul ikut selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selamatlah daripada segala perbincangan yang banyak berkaitan dengan masalah selawat. Cuma sebahagian daripada yang disebutkan selawat, ianya disebutkan perkara itu ialah berkaitan lagu. Tuan-tuan akan jumpa sebahagian lagu yang dikatakan sebagai selawat. Tidak ada, tuan-tuan perlu ingat suatu perkara, tidak ada suatu syair sekalipun yang boleh dikatakan sebagai zikir ataupun selawat. Kerana cara beribadah dengan bersyair itu bukan sebahagian daripada syarak. Mana boleh seseorang tu contohnya dia menyanyi, dia buat satu pantun puji, ya pujian itu, bab memuji itu ada kebaikannya, ada kesan baiknya, namun dijadikan lafaz pujian itu sebagai zikir, tak boleh. Waktu selawat yang kita kata selawat, perbanyak selawat pada hari Jumaat, bukan dengan mengulang-ulang perkataan yang direka oleh manusia, tidak. Kita mengulang-ulang doa terhadap Rasulullah dengan apa? Dengan lafaz yang sebagaimana diajarkan Rasulullah, ataupun yang tidak melampaui kaedah-kaedah yang ditetapkan berkaitan dengan pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Syekh, al-qismul awal, fal-qismul awal, golongan yang pertama ialah allazina ghalau fi mahabbatihi bibtida'ihim umuran lam yashra'ha Allah. Mereka melakukan perkara-perkara bid'ah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala rasuluhu, dan tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhannan minhum anna fi'laha alamatal mahabbah. Mereka menyangka bahawa dengan melakukan perkara demikian itu merupakan tanda cinta mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita akan jumpa ada orang tertentu, mereka mencipta suatu amalan dan mereka namakan ini sebagai sunnah. Benda ni benda sunat. Bila ditegur bahawa amalan itu tidak diajarkan Rasulullah, mereka akan jawab, tak payahlah gaduh tentang masalah sunat. Ini sunat sahaja, bukan masalah wajib. Persoalannya, adakah sunnah melakukan perkara yang tak diajarkan? Sebab itu dalam bab cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu dibincangkan sebelum segala perkara ialah adakah perkara itu merupakan intipati daripada erti mutaba'ah, iaitu intipati daripada erti taat dan patuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kata Syekh lagi, contohnya apa? Kaghuluwihim fi madhihi sallallahu alaihi wasallam, seperti melampaunya mereka dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh meletakkan nota kaki. Contohnya apa? Kaqauli qailihim, seperti mana sebahagian daripada mereka memuji, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi, inda hululul hadithil amimi, illam takun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika ad-dunya wa gharrataha wa min ulumika ilmal luhi wal qalami. Ini tak silap saya daripada qasidah Burdah oleh Al-Busiri. Beliau seorang yang alim, seorang ulama, namun tersilap dalam masalah ini sehingga kan kalimah-kalimah ini mengandungi erti-erti yang boleh membawa kepada kekufuran. Cuma semoga Allah mengampunkan beliau, dan kita tak tahu dari beliau secara personal kenapa boleh sampai ke melakukan perkara ini, ataupun adakah nisbahnya sabit atau tidak, wallahu alam. Cuma kalimah-kalimah yang terkandung dalam pujian ini merupakan kalimah-kalimah yang dikritik hebat oleh ulama-ulama besar, dikritik hebat oleh ulama-ulama yang lain kerana mengandungi perkara-perkara yang tidak layak ataupun mengangkat Rasulullah melebihi kedudukan yang selayaknya. Apa artinya? Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai makhluk yang paling agung, tidak ada seorang lain yang aku meminta pertolongan dan kepadanya selain pada kamu ketika berlakunya peristiwa-peristiwa yang umum, peristiwa-peristiwa yang besar. Jadi sepatutnya perkara ini hanya ditujukan terhadap
terhadap Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan, meminta sesuatu kebaikan, minta apa sahaja, hendaklah daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini meletakkan apa? Beliau meletakkan perkara itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di perenggan terakhir beliau kata apa? Fa inna min judika dunya wa gharratiha wa gharrat min judika dunya wa gharratuha. Dan sebahagian daripada min judika, kebaikan yang ada pada kamu itu ialah apa yang diberi di dunia dan apa yang ada di akhirat. Jadi apa yang rezeki-rezeki, kebaikan-kebaikan yang kita dapat di dunia ini datang daripada kamu ya Rasulullah, dan segala kebaikan yang ada di akhirat itu datang kepada kamu. Jadi arti jud di sini, jud di sini adalah segala pemberian itu daripada kamu ya Rasulullah. Dan lebih lagi, mungkin kat sini ada orang boleh takwilkan. Namun yang lebih makna secara zahirnya menyanggahi syarak ialah kalimah seterusnya. Beliau mengatakan bahawa, beliau kata wa min ulumika ilmal luh wal qalami, dan ilmu, dan daripada ilmu kamu ya Rasulullah adalah ilmu tentang yang sesuatu yang tercatat dalam al-luh dan yang dicatat oleh al-qalam. Lauhul mahfuz mereka katakan bahawa diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengetahui sesuatu itu daripada wahyu, apa yang disampaikan kepada Rasulullah. Bukan Rasulullah mengetahui apa yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Rasulullah tidak tahu apa yang akan berlaku. Rasulullah mempunyai sifat kemanusiaan dan mempunyai sifat kerasulan. Sifat kemanusiaan ialah bashar, sifat kerasulan ialah menerima wahyu. Qul innama ana basyarum mithlukum, katakan aku manusia seperti kamu. Ini sifat kemanusiaan. Rasulullah makan, Rasulullah lapar, Rasulullah redha, Rasulullah marah, Rasulullah suka, Rasulullah tenang, Rasulullah kadang-kadang takut, kadang Rasulullah tenang. Ini sifat kemanusiaan wujud pada Rasulullah. Tetapi qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, dan diwahyukan kepada aku innama ilahukum ilahu wahid. Dan sifat yang kedua adalah sifat kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sifat kerasulan dan wahyu inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib. Bukan Rasulullah sendiri yang pergi melihat perkara gaib, yang nampak perkara gaib. Perkara gaib yang berlaku dari Rasulullah merupakan satu kelebihan khususiah yang diberikan kepada Rasulullah dalam bab tertentu untuk mengangkat kedudukan Rasulullah, sebagaimana berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebahagian daripada perkara gaib berlaku, atau Nabi mendengar suatu perkara yang gaib, seperti Nabi mendengar ada orang yang diseksa dalam kubur. Itu suatu perkara khusus, iaitu peristiwa khusus yang berlaku pada peristiwa khas, dan juga tidak bererti tiap-tiap kali Rasulullah lalu di kubur Rasulullah tahu orang itu diazab ataupun tidak. Itu perkara gaib. Namun ada setengah keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu mukjizat kepada Rasulullah, atau berikan suatu membuka suatu rahsia kepada Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan tujuan untuk mengangkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam bab mukjizat, dalam bab karamah, bab semua sekali tidak dimiliki oleh Nabi. Nabi tidak memiliki mukjizat artinya dengan mudah. Tiap-tiap hari Nabi nak belah bulan, tiap-tiap hari Nabi nak keluarkan air, tiap-tiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh buat perkara-perkara ajaib. Tidak, Nabi hidup seperti manusia biasa, namun setengah keadaan ada sifat kerasulannya. Allah Subhanahu wa taala dalam setengah keadaan menjadikan berlakunya di atas tangan Nabi mukjizat-mukjizat, berlakunya terhadap diri Nabi mukjizat-mukjizat. Seperti juga wali tidak memiliki suatu kuasa ajaib. Yang mereka miliki ialah ketaatan mereka yang sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah waliullah. Kadang-kadang Allah memuliakan mereka dengan karamah. Karamah itu bukan dimiliki oleh mereka, sehingga adanya kisah ada orang yang memahami karamah itu dimiliki oleh wali. Si wali fulan dan fulan boleh nampak muka si fulan, tahu si fulan itu ahli neraka atau ahli syurga. Subhanallah, ini suatu perkara yang melampau. Perkara itu juga tidak didakwa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ianya boleh didakwa oleh manusia biasa? Hatta golongan munafik sekalipun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak kenal semua munafik. Nabi tak tahu, Nabi hanya tahu perangai mereka. Senarai munafik itu hanya diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan dijadikan Huzaifah al-Yamani sebagai pemegang rahsia tersebut. Rasulullah sampaikan kepada Huzaifah secara khas. Itu sebagai kedudukan khas Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW ada sifat kemanusiaan, ada sifat kerasulan yang dalam bab menerima wahyu. Apabila kita mengangkat manusia, mengangkat Nabi lebih daripada kedudukan kemanusiaan, dengan tanpa dalil, Nabi manusia, ya, ada perkara khusus, ada perkara kelebihan yang Allah berikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila kita meletakkan Nabi, angkat Nabi lebih pada sifat kemanusiaan, sehingga Nabi lah yang menyelamatkan kita, Nabi lah yang tempat kita bergantung begini dan begitu, perkara itu perkara yang tidak selayaknya. Ada orang kata, ustaz, tak perlu jumud. Perkara ini kita boleh, apabila kita seru kepada kubur Nabi, kita bukan seru kubur Nabi, sebenarnya kita seru Allah. Kata kenapa? Dia kata hati kita seru pada Allah. Jadi kenapa tak betulkan perkataan dan perbuatan sekali? Seru pada Allah, minta dengan Allah. Betulkan niat, ya, niatnya betul, minta pada Allah. Betulkan juga amalan. Jangan seru kepada orang yang meninggal, jangan seru kepada kubur wali-wali. Sebab apa? Sebab kita dituntut untuk betulkan niat dan betulkan amalan. Niat kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, maka mulut kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada petunjuk daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga daripada sahabat yang mana menyeru kepada ahli kubur. Tidak berlaku. Ada orang atas dasar cinta, mereka menjadikan istighasah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu ibadah. Meminta sesuatu daripada Rasulullah. Bila ditegur, mereka akan mengatakan bahawa kami sebenarnya minta dengan Allah. Niat kami tak ada siapa yang tahu. Kita katakan betulkan niat dan betulkan amalan. Dalam bab agama, Allah tidak menilai hati saja, Allah juga menilai amalan tersebut betul ataupun salah. Hati betul, ya, amalan juga perlu betul. Zikir, semua zikir. Zikir kita ingat pada Allah, kita sebut. Amalan kita juga, lafaz kita juga hendaklah menepati apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan pelanggaran ini dengan melakukan penambahan tertentu, maka ianya termasuk dalam golongan ahlul ghulu, golongan yang dikatakan melampau dalam bab sesuatu bab. Kemudian kata Syekh lagi, wa kadzalika sarfu syai'in minal ibadati lahu kad-du'a'i wal halafi bihi wa ghairu dzalik. Dan antara contoh yang lain dalam bab ghulu ini, dalam bab melampau ini, ialah melakukan suatu ibadah, menunjukkan suatu ibadah kepada baginda, kepada itu, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya berkat doa, seperti doa meminta. Ada orang yang berdoa dengan lafaz ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, begini dan begitu, minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan apa? Mereka kata hati kami minta pada Allah. Ini perkara yang lafaz itu salah. Hati kita tak persoalkan. Kita tak tahu apa isi kandungan hati seseorang. Kita menghukumkan terhadap lafaz itu. Mereka kata tengok pada keadaan. Kalau takkanlah orang yang berserban pergi kat kubur minta dengan kubur. Kita kata tak kira berserban ataupun tidak. Sama ada dia pergi minta dengan di kubur, minta nombor ekor, tidak bererti kalau orang tu pakai seluar jeans dan t-shirt pergi ke kubur minta nombor ekor, seru pada dikatakan salah. Kemudian ada orang yang berserban meminta dan menyeru juga kepada kubur sebagainya, dikatakan tidak salah. Kalau begitu, apa bezanya dengan golongan Syiah yang berserban dan menyeru di depan kubur, bukan kepada anak keturunan Nabi, malah kepada Sayyidina Husain secara direct. Mereka menyeru kepada kubur Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan keturunan yang jauh, betul-betul anak Rasulullah, betul-betul sepupu Rasulullah, betul-betul cucu Rasulullah, betul-betul kubur Rasulullah. Mereka pergi buat seruan terhadap Hasan, terhadap Husain, seruan terhadap kubur Fatimah, seruan mereka beristighasah dengan kubur-kubur. Kalau begitu mereka juga tidak salah. Apa yang membezakan antara kesalahan suatu puak-puak yang lain? Bukan kerana mereka puak ini puak itu, kesalahannya, lihat pada kesalahan. Kalau seorang Islam melakukan amalan orang kafir, tetap dikatakan bahawa amalan itu amalan orang kafir, walaupun kita tak putuskan bahawa dia ni kafir, dia orang Islam, namun amalan itu amalan orang kafir. Kalau ada orang Islam yang tersilap melakukan suatu perkara amalan kafir, kita tidak direct katakan bahawa dia kafir, tidak.
kita katakan bahawa dia telah melakukan amalan-amalan orang kafir, berkemungkinan dia jahil, berkemungkinan dia tidak tahu, berkemungkinan dia terpaksa, berkemungkinan ada syubhah, ada banyak kemungkinan. Sebab itu dalam suatu amalan, perkara pertama yang perlu kita tegaskan, perlu kita belajar ialah kita mengenali yang manakah sesuatu yang sunnah, yang mana tidak, yang mana diajarkan, yang mana tidak, supaya kita tak jatuh dalam bab golongan yang melampau, terlalu melampau, dan tidak juga terjatuh pada golongan yang terlalu leka dan cuai. Sebab itu kata Syekh, kad-du'a, seperti berdoa, wal halafu bihi, dan seperti orang yang bersumpah dengan nama baginda. Bab sumpah kita sebagai manusia hendaklah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Manusia wajib bersumpah dengan nama Allah. Kerana apa? Manusia bersumpah tatkala mereka terpaksa. Seseorang itu bersumpah tatkala mereka terpaksa, tatkala mereka kehilangan saksi. Berlaku suatu peristiwa, seseorang itu dituduh dengan suatu tuduhan. Katalah dikatakan bahawa dia, fulan kamu mencuri. Fulan dia kata saya tidak mencuri. Namun ketika itu golongan yang menuduh, orang yang menuduh membawakan bukti bahawa kamu berada di tempat kejadian, tak ada orang lain yang di sana. Jadi kamulah yang mencuri wang tersebut. Macam mana orang yang nak selamat, nak pertahankan diri mereka setelah mereka cuba bawakan bukti, satu bukti, dua bukti, tiga, tidak ada bukti. Cuba bawa bukti, perkataannya dipatahkan kerana pihak yang lain lebih fasih. Maka tatkala mereka terdesak, dia akan mencari Allah Subhanahu wa taala, yang kerana dia meyakini bahawa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan segala-galanya berada di tangan Allah, bergantung pada Allah. Maka dia mengeluarkan kalimah wallahi wabillahi watallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya tidak melakukan perkara tersebut. Kenapa bersumpah? Bersumpah sebab apa? Sebab sumpah ini perkara berkaitan dengan ibadah, masalah berkaitan dengan amal ibadah atau amal harian. Namun punca berlaku sumpah ialah berasal pada akidah. Jadi kalau seseorang itu sebut wallahi wabillahi watallahi, artinya dia percaya dan yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala mendengar, melihat dan mengetahui segala sesuatu. Tatkala sumpah itu diletakkan nama selain Allah, seolah-olah dia beriktikad, seolah-olah. Kalau dia beriktikad begitu, syirik, kufur. Namun seolah-olah, kalau tak dia kata, demi Muhammad, demi Nabi Muhammad, demi fulan bin fulan, demi wali sekian dan sekian, demi syekh sekian dan sekian, perkataan itu perkataan syirik. Perkataan itu seolah-olah meletakkan sifat ketuhanan, yang memerhatikan, yang melihat, yang mendengar itu ada pada makhluk atau sesuatu yang disumpahkan dengan namanya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Allah, kita tidak bersumpah. Ada persoalan seterusnya, macam mana kita kata tak boleh, sedangkan kita jumpa dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Bukit Tursina, Allah bersumpah dengan tanah Mekah Al-Mukarramah, wa tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan masa, wal asri wad duha wal laili idza saja. Allah bersumpah dengan pelbagai objek dalam Al-Quranul Karim. Jawapannya ialah Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan sebarang keadaan. Allah bebas bersumpah dengan apa sekalipun. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala Allah tidak bersoalkan apa yang lakukan. Allah bebas buat apa sekalipun, apa yang Allah kehendaki. Yang kedua, Allah Subhanahu kata Allah tu maha benar. Kata kul sadaqallah, katakan Allah maha benar. Tak ada seorang pun yang bila mengetahui itu kalamullah, termasuk orang kafir. Kalau orang kafir percaya bahawa Al-Quran itu kalamullah, dia takkan kata Quran itu dusta. Sebab kalamullah. Masalahnya dia tidak percaya itu sebagai kalamullah. Kalau diketahui bahawa suatu perkataan itu kalamullah, cukuplah dikatakan bahawa itu kalamullah, ialah kata-kata yang maha benar. Jadi Allah bila kata Allah maha benar, maka tidak perlu kepada sebarang sumpah. Tujuan Allah bersumpah bukan untuk menguatkan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Kita bersumpah demi untuk menguatkan kata-kata kita. Bila orang tak percaya pada kita, kita baca wallahi wabillahi watallahi. Orang kata insya-Allah waktu Isyak ni nanti insya-Allah Agung akan solat di masjid ni. Tuan-tuan kata tak adalah, tak percayalah.
Ketika kita kata wallahi wabillahi watallahi, agung kata nak datang solat sini. Bila kita dengar wallahi wabillahi watallahi daripada mulut orang yang sampaikan satu mesej, perkataan dan berita yang dibawa itu menjadi kuat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan perkara tersebut. Kata-kata Allah maha benar. Dan tatkala Allah bersumpah satu perkara, ada tujuan lain. Kadang-kadang Allah ingin mengangkat kedudukan objek tersebut. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala ingin menarik perhatian kita terhadap suatu perkara. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala ingin memuliakan hamba-Nya. Dan ada banyak sebab Allah bersumpah dalam Al-Quranul Karim. Sebab tu yang kita bincangkan ialah sumpah yang dilakukan oleh makhluk. Makhluk tatkala bersumpah wajib bersumpah dengan nama Allah. Apabila kita bab ini, bila kita cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melampau, jangan sampai kita bersumpah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama sumpah tetap dengan nama Allah. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat dan Nabi berada dalam barzakh, Allah menerima segala kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang paling mulia, namun sifat-sifat ketuhanan, mendengar dan melihat segala yang berlaku di dunia ini bukan dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu zalik, dan lain-lain keadaan lagi. Wal qismu tsani, dan bahagian yang kedua, iaitu golongan yang kedua. Siapa mereka? Golongan al-tafrid, golongan yang cuai. Siapa mereka? Kata Syekh, man qassara fi tahqiqi hadzal maqam falam yura'i haqqihi sallallahu alaihi wasallam fi wujubi taqdim mahabbati fi wujubi taqdimi mahabbatihi ala mahabbatin nafsi wal ahli wal mal. Iaitu golongan yang cuai dalam bab ini, dalam hadzal maqam, dalam bab ini, bab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yurai haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak peduli terhadap hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala hak yang kita bincangkan sebelum ni lah. Dalam bab beriman kepada Rasulullah, cinta Rasulullah, dalam bab beriman bahawa Rasulullah itu maksum. Seolah-olah dalam cinta Rasulullah pun buat salah, seolah-olah salah Rasulullah itu seperti salahnya manusia biasa, dan juga bab-bab yang lain yang dibincangkan. Jadi orang-orang cuai dalam masalah ini, falam yurai haqqahu sallallahu alaihi wasallam fi wujubi taqdim mahabbati ala mahabbatin nafsi wal ahli wal mal, sehingga mereka tidak mendahulukan cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi cinta terhadap sebarang jiwa, sebarang terhadap diri mereka, mengatasi harta mereka, mengatasi ahli keluarga mereka. Ahli tafrid, contoh kita dah berikan banyak. Okey. Sebagai contoh yang lain, zaman sekarang kita dapati berlaku beberapa peristiwa. Ada orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab cinta. Kita nak tahu kita ni ahli mana. Ada golongan yang ghulu, melampau. Tatkala Rasulullah dihina, mereka marah sehingga mereka membunuh orang-orang kafir yang tidak menghina Rasulullah. Terlalu melampaunya mereka marah terhadap golongan kafir yang berada di suatu negara, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi jumpa orang kafir yang berada di suatu tempat, mereka bunuh orang kafir tertentu yang tidak bersalah. Itu golongan yang melampau. Ada golongan yang cuai. Bila mereka mendengar perkataan yang tidak layak yang dituduh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah tidak ada apa yang berlaku. Golongan cuai. Manakala golongan ahli tawassut ialah mereka menjalankan hak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mempertahankan Rasulullah, melakukan penerangan. Kalau mereka ada kuasa, mereka gunakan kuasa mereka untuk melakukan tindakan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak Rasulullah. Kalau mereka mempunyai suara, mempunyai ilmu, mereka sampaikan suara mereka, sampaikan ilmu mereka. Kalau mereka mempunyai harta, mereka membantu majlis-majlis ilmu, membantu kumpulan-kumpulan yang mempertahankan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai ahli tawassut, iaitu golongan pertengahan. Wal qismu tsalis, dan golongan yang ketiga ialah man tawassata baina at-tarafain as-sabiqain wa hum as-salafus salih wa man sara ala nahjihim fa amanu bi wujubi hadhihi al-mahabbati hukman wa qamu bi muqtadaha i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Golongan ketiga ialah golongan yang pertengahan, yang berada di tengah-tengah antara dua golongan yang melampau tadi. Wa humus salafus salih, mereka ialah salafus salih, iaitu di kalangan
orang-orang baik di kalangan umat terdahulu, di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah, di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tabi'ul atba', dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Wa man sara ala nahjihim, orang-orang yang ikuti jejak langkah mereka. Fa amanu biwujubi hadhil mahabbah hukman, dan mereka beriman bahawa hukum bahawa wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qamu bimuqtadaha i'tiqadan wa qawlan wa amala, dan mereka juga mengamalkan, bukan setakat mereka beriktikad, mereka juga mengamalkan dengan melakukan hak-hak yang perlu dilaksanakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dalam bab i'tiqad, beramal dengan i'tiqad mereka, wa qawlan, beramal dengan mulut dan lidah mereka, wa amalan, dan beramal dengan amalan anggota jasad mereka. Ini 3 golongan dalam bab cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh bawakan tajuk seterusnya adalah al-adillatu ala wujubi mahabbatihi, dalil bahawa wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, 10.40 minta izin, saya minta izin sampai 10.50. Saya minta izin masa tuan-tuan perempuan sampai 10.50 insya-Allah. Kerana kalau di kuliah, mungkin kalau kuliah di tempat kita mungkin ada masa, perlu masa untuk keluar dan pulang ke rumah lebih awal. Kuliah live ni saya minta sedikit masa lebih. Semoga admin bersetuju. InsyaAllah saya minta sampai pukul 9.50 untuk kita baca sedikit dalil berkaitan dengan bab cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalil pertama kata Syekh, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, itu katakan pada golongan-golongan yang enggan untuk berjihad fi sabilillah, golongan-golongan yang enggan untuk berhijrah fi sabilillah. Ayat ini ayat berkaitan surah Taubah, berkaitan dengan dorongan atau suruhan untuk keluar berjihad terhadap jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Katakan, sekiranya bapa kalian, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan isteri-isteri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta-harta yang kalian miliki, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian takut kurang untungnya atau takut kerugiannya. Bila keluar berjihad, tinggalkan perniagaan, tinggalkan keluarga, tinggalkan adik-beradik, tinggalkan anak-anak, tinggalkan harta, semua ini yang dikorbankan. Wa masakinu tardawnaha, dan juga tempat-tempat tinggal kalian yang kalian suka. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, perkara-perkara demikian itu kamu lebih cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilihi, dan kalian lebih cinta terhadap perkara demikian daripada melakukan jihad untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, maka tunggulah kalian, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan suatu perkara, menetapkan suatu keputusan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk pada golongan-golongan yang fasik. Jadi cinta, bab cinta Allah, kerana kita cinta Allah, cinta Rasulullah, kita juga wajib cinta terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah itu menyebabkan kita kehilangan keluarga, kehilangan anak-anak, kehilangan bapa, kehilangan perniagaan, kehilangan tempat tinggal yang mewah dan sebagainya, oleh kerana Allah suruh, Allah perintahkan, hendaklah kita dahulukan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Syekh,
fal ayatu nassun fi wujubi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam mahabbatan tuqaddimu ala kulli mahbub wa hiya min a'zamil adillati ala dhalik. Ayat ini merupakan nas tentang wajibnya cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tahap cinta yang menyebabkan seseorang itu melebihkan cintanya terhadap segala yang lain, dan ini merupakan dalil yang paling besar, paling agung dalam perkara ini. Dalil kedua, qauluhu ta'ala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Allah berfirman, nabi itu lebih aula bagi seorang mukmin itu daripada diri mereka sendiri. Wal ayah tatadammanu an yakuna ar-rasulu ahabba ila al-'abdi min nafsihi idh al-awwaliyatu asluha al-mahabbah. Ayat ini mengandungi nas terhadap wajib mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab kecintaan melebihi diri seseorang itu sendiri, kerana al-aula dalam ayat ini al-aulawiyah, perkara yang aula itu artinya adalah asal berlakunya aulawiyah dalam bahasa Arab ialah al-mahabbah, mengutamakan, artinya lebih mencintai. Okey. Kemudian hadis ketiga, saya baca hadis ketiga, kemudian kita sambung untuk minggu depan. Minggu depan kita sambung lagi bab mahabbah. Cantik untuk kita ulas dalam bab cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis. Okey, kita baca Al-Quran, minggu depan kita sambung hadis. Minggu depan dalil pada hadis berkaitan dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah semoga Allah berikan taufik untuk kita, mudahkan kita untuk kita baca bab ini dengan lebih banyak. Semoga dengan mukaddimah yang kita bincangkan tentang bab cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membawa kita kepada lebih mengenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat kalau ada soalan tuan-tuan berkaitan dengan cinta Rasul, tuan-tuan boleh kemukakan dalam komen. Walaupun sekali imbas yang saya baca di komen mungkin belum ada soalan. Sekiranya ada soalan, tuan-tuan boleh kemukakan. Saya buka ruang dalam masa 5 minit ini. Jadi saya sekadar 5 minit saya buka ruang. Saya lupa, jam saya mungkin salah. Kita cek di sini. Okey, dah lagi 3 minit. Dalam masa 3 minit ini. Okey, komen soalan tak ada, tapi soalan pada Angka Raja, kata Ustaz dah berisi sikit. Alhamdulillah, bukan sikit, banyak. Semoga Allah SWT berikan kesihatan pada saya dan kepada Uncle. Dan minta maaf, komen ni komen rindu Angka Raja dan juga sahabat-sahabat yang lain. Okey, jazakallah khair sahabat Anas Abdullah dan ramai lagi yang komen, bagi tanda like dan hadir bersama kita dan kuliah ni. Alhamdulillah. Tuan Haji Kerja Khairuddin yang bagi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada soalan tu, sumpah laknat je Ustaz? Tidak, sumpah tadi secara umum. Sumpah wallahi wabillahi watallahi adalah lafaz sumpah secara umum. Kita bersumpah dengan nama Allah yang menggunakan 3 kalimah ini ikut pada masalah fiqh. Dalam masalah fiqh, satu sumpah di depan hakim itu sah dengan 3 kalimah wallahi wabillahi watallahi. Namun dalam bab harian, seseorang yang bersumpah dengan selain pada Allah suatu kesalahan, walaupun tidak, atau bersumpah dengan dusta, dia bersumpah dengan dusta dengan nama dan selain daripada lafaz yang ada dalam wallahi wabillahi watallahi juga dianggap sebagai sumpah. Cuma dalam mahkamah, sekiranya wujudnya mahkamah dan mahkamah meminta kepada seseorang itu untuk bersumpah, dia wajib bersumpah dengan 3 kalimah ini, iaitu ataupun salah satu daripadanya wallahi wabillahi watallahi. Luar mahkamah, dalam keadaan biasa, kita boleh bersumpah dengan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah ataupun dengan sebarang sesuatu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi bersumpah wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memegang jiwa kita. Jadi dalam bab mahkamah kita akan bersumpah dengan 3 lafaz wallahi wabillahi watallahi. Tapi dalam bab ucapan harian, kita boleh bersumpah dengan nama Allah atau segala nama Allah, ataupun bersumpah dengan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala.
Wa fiikum barakallah. Okey. Hari apa Ustaz dan berapa hari bulan? Itu minggu depan. InsyaAllah kuliah kita pada hari Isnin. Pada tiap-tiap hari Isnin pada pukul 9.30 malam. Jawapan kepada saudara Muhammad Iqbal. Wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Sekadar ini insyaAllah semoga apa yang kita sampaikan ini dapat jelas dan sampai kepada tuan-tuan perempuan. Dan sekiranya saya menerima sebarang teguran, sekiranya ada kesilapan yang saya sampaikan, sebab kadang-kadang semoga Allah mudahkan urusan, kadang-kadang tatkala kita menyampaikan ada perkataan yang kita keluarkan yang kadang-kadang tidak dimaksudkan. Jadi kalau ada kesilapan, saya harap tuan-tuan dapat tegur. Dan sebagai manusia biasa, kadang-kadang dan saya memang jarang dapat menyemak kuliah-kuliah yang saya sendiri sampaikan, kerana saya lebih ambil banyak masa untuk mendengar kuliah-kuliah daripada masyayikh. Dan apa yang saya sampaikan itu kebanyakan ialah sesuatu yang saya dengar daripada syekh-syekh, dan bukanlah bererti satu perkara yang sangat penting ketika saya berada di meja mengajar, di tempat mengajar sebagainya, bukan bererti saya alim. Banyak perkara yang saya sendiri masih belajar, cuma fungsi saya tidak lebih. Allah memberikan sedikit nikmat memahami bahasa Arab, dan kebanyakannya ialah saya menterjemahkan sesuatu yang ditulis dalam buku ulama, sekadar membaca dan menyampaikan apa yang hasil bacaan saya yang saya ketahui dan apa yang saya faham. Semoga sedikit perkongsian ini dapat bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan, dan kebaikan ini kita kongsi bersama. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengamalkan apa yang sampai kepada kita, dan menambahkan ilmu kita yang memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Sekadar ini, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.